jawab dengan ringkas saja. Nanti bila kita berjumpa, bila kita hal politik, kita akan berikan penceritaan itu daripada awal hingga akhir sekitar dalam 3 jam. Jadi hari malam ini tuan-tuan dan puan, kita sentuh sikit-sikit saja. Pertama sekali yang mengatakan PAS itu agama, inilah sebenarnya tuan-tuan ya, dalam proses mengindoktrinasi, saya menggunakan perkataan dalam proses mengindoktrinasi, dalam proses meletakkan PAS itu dalam kepala manusia, dalam proses meletakkan PAS itu dalam hati manusia, dalam proses meletakkan PAS itu dalam jajaran-jajaran darah daging manusia, maka timbullah apa yang dikatakan, ada yang mengatakan PAS itu agama. PAS bukan agama. PAS adalah mekanisme untuk membawa agama dalam hidup. Itu PAS. PAS adalah sebuah parti macam parti-parti lain untuk berjuang menegakkan sesuatu idealisme. Itu PAS. Saudara-saudara, sebab itu tuan-tuan dan puan, bila PAS dikatakan agama, bila ada agama, dia ada nabi-nabi, dia ada para rasul, dia ada orang-orang yang dia boleh refer hal-hal agama tersebut. Akhirnya tuan-tuan dan puan, kalau tidak dijaga pahaman PAS itu agama, sesuatu parti itu agama, sesuatu pertubuhan itu agama, maka kita menganggap kadang-kadang pemimpin-pemimpinnya sebagai ketua-ketua agama yang maksum. Ini masalah. Saya nak mengatakan tuan-tuan dan puan, sebab itu akan timbul soal-soal fanaticism, fanatics. Sebab itu timbul kadang-kadang pasal PAS itu agama, ketua dia kata PAS itu agama, kalau kamu tak ikut PAS, kamu terkeluar daripada agama. Maka saudara-saudara, perkara ini sebenarnya, pahaman ini tuan-tuan dan puan, kalau dikaji betul-betul, dia ada kaitannya dengan akidah Islamiah yang kita bincang pada malam ini. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, nombor 2, banyak-banyak parti-parti politik itu dikatakan, yang mana parti politik yang boleh diharapkan mempertahankan Islam. Saya dah tak nampak satu pun tuan-tuan dan puan. Minta maaf saya kata, saya tak nampak satu pun. InsyaAllah, oleh kerana kita tak nampak satu pun, dulu saya masuk PAS 15 tahun yang lalu, saya yakin, pertama sekali saya yakin PAS nak menegakkan negara Islam, bersendikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebab itu saya masuk PAS. Nombor 2, apa sebab saya masuk PAS? Saya masuk PAS kerana kepimpinan ulama, atasnya ulama, presidennya ulama, timbalan presidennya ulama, naib presidennya ulama. Sebab saya perlu dipimpin ke jalan yang benar oleh ulama. Sekarang ini tuan-tuan dan puan, ada kawan-kawan saya mengatakan 2 malam yang lepas, dalam pimpinan PAS, ulama hanya tinggal lebih kurang dalam 23% saja. 72.28% adalah orang-orang yang bukan ulama. Pada masa yang sama, ada orang mengatakan mereka itulah parasit-parasit yang dalamnya PAS. Nombor 3. Nombor 3 tadi tuan-tuan, pertanyaan nombor 3 bukan pertanyaan sebenarnya daripada kawan saya Dr. Ghafur yang menanyakan, apa nombor 3 tadi soalannya? Bible dalam bahasa Melayu yang tersebar di sekolah, yang tersebar di sekolah menengah. Saudara-saudara, saya diberitahu oleh teman-teman, tonton pergilah ke mana-mana, tonton pergi ke pusat-pusat membeli belah Tesco-nya, tonton pergi ke Giant-nya, orang sebarkan excerpt, orang sebarkan tuan-tuan, dakyah Kristian, petikan-petikan daripada Bible dalam bahasa Melayu disebarkan dengan terbuka tuan-tuan, terbuka, berdiri depan, orang datang masuk disebar, orang keluar disebar, orang datang masuk disebar, orang keluar disebar. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan nampak benda ini berlaku, ambil gambar. Kalau tuan-tuan nampak benda ini berlaku, rampas apa yang dipegang. Kalau tuan-tuan nampak ini berlaku, terutama dia menyebarkan kepada orang Melayu, dia menyebarkan kepada Islam. Dari segi constitution itu bersalahan, dari segi enactment kerajaan negeri itu pun bersalahan.
kita boleh tangkap mereka, dibawa ke muka pengadilan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini tugas kita sebenarnya. Tuan-tuan boleh lihat, dekat sini pun ada Tesco dekat, dekat sini pun ada Giant dekat, dekat sini ada pusat membeli belah yang dekat. Tuan-tuan, kita kena awas. Tuan-tuan semua ada handphone, tuan-tuan semua ada kamera. Ambil gambar untuk menunjukkan pembuktian-pembuktian seperti ini. Tuan-tuan tak boleh serahkan kepada unit selamatkan akidah, tak boleh serahkan kepada ulama-ulama dan ustaz-ustaz semata-mata, tak boleh serahkan kepada tuan imam, tuan qadi, tuan mufti semata-mata. Seluruhnya yang datang pada malam ini, kalau ada 1000 orang, 1000 orang mesti memainkan peranan bersama-sama dengan kita untuk memurnikan akidah anak-anak kita, bebas daripada pengaruh-pengaruh yang akan mengkristiankan mereka. Ini tugas saudara, ini tugas saya, ini tugas semua orang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, untuk mengakhirkannya, insya-Allah mari kita bersama-sama dengan suara yang lantang, dengan suara yang lantang, tuan-tuan dan puan, dengan penuh kebanggaan, dengan hati yang besar, dengan jiwa yang besar, mari kita, tuan-tuan dan puan, kita zikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama tuan-tuan, kuat-kuat. Inilah zikir kita. Zikir waktu kita dilahirkan. Inilah zikir waktu hidup, siang malam pagi petang. Inilah zikir waktu muda, zikir waktu dewasa, zikir waktu sakit, zikir waktu lapang, zikir waktu senang. Inilah zikir yang mengakhirkan hayat kita nanti sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita nanti. Tuan-tuan ikut, kuat-kuat tuan-tuan puan, insya-Allah. Ini namanya zikir munajat. Saya berikan sedikit saja, lepas itu kita akan bermunajat bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La